Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sambung kitab Fathul Majid, bab ar-riya, bab riya. Kitab ma jaa fir riya, muka surat 693. Ma jaa fir riya, bab yang menjelaskan riya. Kita baca dia punya matan Arab dulu. 690. Qaulullahi ta'ala, Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Firman Allah Ta'ala sebelahnya, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diwahyukan kepadaku. Maka sesungguhnya sembahan kamu adalah sembahan yang esa Allah Ta'ala. Maka barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, siapa nak berjumpa dengan Allah Ta'ala akhirat nanti, hendaklah ia beramal saleh dan jangan buat syirik. Syarat dia saleh dan jangan buat syirik sedikit pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Okey. Tak baru. Masya-Allah. Hadis ke-12, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ana aghna syuraka'i minasy-syirk, akulah sekutu, aku adalah sekutu yang maha cukup. Maksudnya aku ni tak perlu disekutukan dengan siapa-siapa lah. Ana syuraka'u minasy-syirk. Faman amila amalan, siapa melakukan satu amalan, asyraka fihi ma'iya ghairi, atau asyraka ma'iya fihi ghairi, di dalamnya dia mensyirikkan aku dengan selain aku, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia dan tidak aku terima amalan syiriknya. Ini riwayat Muslim. Yang ketiga pula, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi, yaqumur rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadharir rajul. Kata dia, maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kamu daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Maksudnya Dajjal. Para sahabat menjawab, baiklah ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, syirik tersembunyi, asyirkul khafi. Apa itu syirkul khafi? Iaitu ketika seorang berdiri melakukan salat, dia perindahkan salatnya. Masya Allah. Terutama imam lah kena ni. Imam lah kena. Iaitu kerana mengetahui ada orang lain yang memerhatikannya. Masya Allah, bahaya. Dia kata sembahyang depan, orang bukan main baca surah Baqarah, main kat rumah, inna a'tayna. Okay. Kandungan bab ini, tafsiran ayat dalam surah Al-Kahfi. Termasuk masalah yang sangat penting, iaitu bahawa amal salih apabila dicampur dengan sesuatu yang bukan lillah, kerana Allah, maka tidak diterima Allah. Ini poin dia. Ini asal kitab Ahmad Abdul. Poin-poin macam ni je. Ayat Quran, hadis, poin penting. Lepas tu orang lain datang menghuraikan kitab tersebut. Disebutkannya alasan yang menyebabkan hal tersebut, iaitu bahawa Allah adalah sembahan yang amat menolak perbuatan syirik, kerana sifat kemahasempurnaannya yang tidak butuh dan tidak memerlukan kepada selainnya. 4. Alasan lainnya bahawa Allah adalah sekutu yang terbaik. Maksudnya Allah Ta'ala ialah kita punya partner yang terbaik, itu je. Kita harapkan ganjaran daripada partner kita, itu je. Allah Ta'ala saja partner kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir apabila sahabatnya melakukan perbuatan riya. Kita akan bincang nanti bahawa nampak tak, Nabi khawatir dekat mana? Dekat sahabat, bukan dekat orang munafik. Maksudnya riya ni biasa siapa yang buat? Orang baik ke orang jahat? Orang baik. Itu yang kita takut tu. Lepas tu syaitan ni macam-macam skill dia. Dekat orang munafik dia buat sifat nifak kan, orang musyrik dengan syiriknya. Dan pada orang soleh dia masukkan ya, sebab orang soleh yang pergi solat, orang soleh yang baca Quran, orang soleh yang sedekah, orang soleh yang datang kelas, orang soleh yang mengajar, orang soleh yang buat amalan-amalan soleh ni semua. Cara nak rosakkan, dia akan masuk ke riya. Itu dalam kitab Al-Ashqar tu, nanti siapa nak Selasa malam ni insya-Allah kita akan belajar macam mana strategi syaitan dalam merosakkan amalan manusia, antaranya riya.
Tafsiran riak contohnya seorang melakukan solat dengan niat lillah. Maksud ni riak tu asal perbuatan tu kerana Allah, lillah. Tapi dia berindah solatnya itu kerana mengetahui ada orang lain memerhatikannya. Dekat sini dia akan beritahu perbezaan antara orang yang riak dengan orang yang nifak. Apa beza orang riak dengan orang yang munafik solat? Apa beza tuan-tuan? Syekh Nuruddin, apa beza orang munafik solat dengan orang riak solat? Dia niat dia ikhlas tu, semua dia baik. Kemudian tu yang datang, okey. Nifak munafik, niat awal dah. Juga tu. Hampir betul. Riak memang amalan tersebut memang dunia buat kerana Allah. Nak kata ikhlas tak boleh juga, sebab ikhlas tu suci kan. Dia asal niat kerana Allah. Tapi disebabkan ada faktor-faktor keduniaan, maka dia perelokkan, maka dia cantikkan, dia buat bersungguh-sungguh apa semua. Okay. Adapun nifak, dia memang dia buat tu semata-mata nak menutup kemunafikan dalam diri dia. Dia asalnya tak suka. Orang riak mungkin dia suka perbuatan tersebut, dia suka solat, tapi disebabkan faktor luaran, dia tersasar sikit dia punya tujuan tu. Adapun nifak memang asal dia memang dia tak suka solat pun. Nifak punya memang asalnya memang dia tak suka solat, tapi dia solat sebab dia nak menutup kemunafikan dia lah, supaya orang nampak dia tu beriman. Faham tak? Beza orang munafik dengan orang riak. Ada satu lagi kita boleh kata kategorikan, iaitu amalan orang yang macam munafik. Dia tak munafik, dia suka solat, tapi perbuatan itu macam perbuatan munafik. Contohnya bersolat bermalas-malas dalam solat. Itu perbuatan, mungkin dia ikhlas, mungkin dia nak solat, tapi dia bermalas-malas. Dalam tu dia ada sifat nifak. Dia bukan munafik, bukan munafik pure, tapi dia ada sifat nifak, yang bermalas-malas dalam melakukan solat. Nampak beza tak tiga-tiga ni? Okey, saya ulang balik. Riak dia nak buat kerana Allah Ta'ala, tapi disebabkan faktor keduniaan dia telah tersasar. Yang kedua, dia nifak tadi memang nak tutup kekufurannya. Yang ketiga, sifat nifak. Sifat nifak dia bukan munafik betul, pure, tapi dia sifat nifak. Kita boleh juga tambah yang keempat juga, syirik. Iaitu memang awal-awal tadi dia buat memang kerana manusia langsung. Dia mungkin dia tak benci solat tu, mungkin tak benci, tapi memang dia buat solat tu semata-mata nak mengharapkan ganjaran dunia, langsung tak ada ganjaran daripada Allah Ta'ala. Ini syirik mahdah, ini syirik pure, keluar dari Islam. Seperti dia buat haji, memang tak ada langsung kerana Allah Ta'ala, langsung tak ada, tak harapkan pahala langsung, semata-mata nak dapatkan title HAJI tadi. Sebab dia buat travel agent umrah, haji. Kalau dah buat travel agent, dia tak ada haji, macam mana nak buat travel agent? Orang tak percayalah dia. Dia pun buatlah cepat-cepat nak pergi buat haji. Balik-balik, once touchdown dia, haji sekian. Lepas tu tak ada, minta maaf ya, saya sebut banyak kali lah ni, tidaklah sunnah meletakkan haji dekat depan. Para sahabat buat haji banyak kali, tak ada pun haji Abu Bakar. Nabi pergi rumah Haji Umar dah. Taklah, jemput Haji Osman makan. Nah, ada Haji Osman, Haji Ali, Haji Abdul Rahman bin Auf, Haji Abu Hurairah ada. Tak disebut pun. Ada pun Haji Syafi'i ada. Haji Syafi'i, Haji Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab telah berkata Haji Ahmad bin Hanbal. Mana ada? Orang Melayu suka haji tak maaf sebut Tapi kalau ada biasa terpanggil Tuan Haji contohnya. Tuan Haji Arif contohnya. Yang biasa panggil nak buat macam mana? Dia terbiasa panggil. Tapi macam ni tuan-tuan, kaedah dia kalau kita tak panggil Tuan Haji, dia kecil hati, panggil lah Tuan Haji, tak masalah. Cuma yang baru datang ni, tak payah letak Haji lah. Ya? Kalau kita datang masjid kan, Haji ni, Haji Yaakob, Haji Malik, kan nak panggil Pakcik Malik. Kata, ni macam panggil aku ni, budak muda ni, langsung panggil ke Haji. Wallahualam. Tapi kalau yang baru datang, generasi kita ni yang belajar, Alhamdulillah, tak payah letak Haji lah kat depan, walaupun 5 kali pergi haji. Dan tak perlu juga belakang Al-Hajj pun tak payah. Tak perlu letak juga belakang Al-Hajj walaupun banyak kali. Ada sebagian salaf haji sampai 20 kali pun ada. Sebagian salaf haji sampai 20 kali, 30 kali pun ada haji.
Tak ada pun al-hajj belakang tu. Okey, wallahu a'lam. Majaa fi riya, bab riya, yakni berupa larangan dan peringatan mengenainya. Al-Hafiz berkata, Al-Hafiz ni apa ni? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, kata riya diambil dari perkataan ru'yah. Ru'yah tu apa? Lihat kan? Kalau nak pergi bulan puasa tu ru'yah kan? Yang dimaksud adalah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, agar mereka memuji pelakunya. Ini dapat penyakit manusia, apa dia? Penyakit suka dipuji. Okey, ini penyakit manusia. Memang manusia ni suka dipuji, suka al-ajilah. Manusia kallabal tuhibbunal ajilah. Bahkan manusia ni suka benda yang ganjaran yang cepat. Puji ni satu bentuk ganjaran yang cepat. Kallabal tuhibbunal ajilah. Waktu asas Islam, kita dilarang memuji orang di hadapannya kerana takut dia boleh masuk riak. Dan takut lepas tu dia masuk riak. Mungkin dia kata, tak adalah, masa tu masa kita puji tu, aku mana ada, aku buat ikhlas je, tak ada apa. Tapi lepas tu yang second time tu, bila orang dah puji, you see ya, you see, hati. Kalau tak riak pun dia akan masuk ujub. Riak ni apa? Riak dia nak orang lain tengok. Kalau tak riak pun, at least dia akan kena penyakit satu lagi, penyakit ujub. Penyakit ujub ni dia rasa hairan terhadap diri sendiri. Orang lain mana dia baca kitab hadis macam aku je baca. Ujub lah tu. Ujub pun satu penyakit yang merosakkan hati. Jadi memuji, agar mereka memuji pelakunya. Perbezaan antara riak dan sum'ah. Satu perkataan sum'ah, iaitu riak adalah adanya amal yang diperlihatkan seperti solat, sedangkan sum'ah kerana adanya amal yang diperdengarkan seperti membaca, memberi nasihat atau zikir. Menceritakan tentang amalnya juga termasuk sum'ah. Apa maksudnya? Riak tu biasanya berlaku masa tengah perbuatan tu berlaku. Kita yang masa solat, dielokkan solat. Kalau bercakap dengan orang, dia kata Imam Ghazali dalam kitab dia, Astaghfirullahaladzim, Subhanallah. Kalau belakang orang, riak. Itu masuk riak. Riak juga, yes, boleh, sana boleh. Haji nak pergi toilet ke? Haji pakai haji. Atau pergi toilet kat sebelah sana ada? Nak join kelas? Oh, fadal, silakan, fadal. Assalamualaikum. Second row tu pun boleh, insyaAllah. Apa yang saya sebut tadi? Riak tadi, masa perbuatan tengah berlaku. Contoh masa mengajar, saya bawa hadis-hadis dengan sanadnya. Kadang-kadang tak perlu baca sanad, saya baca juga. Daripada sekian saya baca. Padahal orang awam tak perlu dengan sanad yang panjang tu, kan? Ataupun cakap dengan lidah macam nak cakap Arab. Kita hendaklah bersama-sama, kita nak tunjuk bahawa dia boleh Arab lah. Sedangkan kalau cakap belakang, cakap dengan sembilan ni, apa kono dia lah. Tapi bila cakap tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia nak bunyi macam kononnya dia Arab. Faham tak? Ni kata Imam Ghazali termasuk dalam riak. Kata Imam Ghazali juga termasuk dalam riak juga cara kita berkawan. Saya pernah sebut dalam kelas saya apa? Saya pernah sebut kan? Boleh kan? Tak pasti. Contohnya saya kata, semalam kita orang makan dengan Dr. Basit malam je, lepak-lepakkan dia. Semalam Yusuf Qardawi datang rumah saya. Kita minum sama-sama, minum teh tarik. Masa kita bincang, cik, dia nak cerita apa dah ni? Dia nak cerita kononnya dia ni rapat dengan ulama, apa semua. Ini termasuk juga riak. Kadang-kadang dia tak sebut pun, kata, tengok aku orang dengan Yusuf Qardawi tak? Tengok aku orang dengan Syekh bin Baz, tak ada. Tapi cara dia cakap tu, nampak? Cara berjalan pun menjadi riak. Cara berjalan pun menjadi riak. Cara berpakaian. Sebab tu kata masa lalu, ada seorang sengaja pakai buruk, nak tunjukkan dia zuhud, riak. Lepas tu Nabi SAW pakai pakaian yang terbaik. Kalau dah terpaksa, memang tak ada pakaian lain, memang nampak terpanjang-panjang macam Omar Al-Khattab semua, baju dia berjahit, memang sebab itu je baju dia, bukan nak riak. Memang macam tu. Okey. Dan macam-macam cara bercakap, Lepas tu kata ulama' dulu, bila kamu bercakap, kamu rasa macam diri kamu hebat, berhenti bercakap. Dan kalau ketika kamu diam, kamu rasa diri kamu hebat, maka bercakaplah.
Maksudnya kalau macam kita mesyuarat, atau kita tengah bincang anak ilmiah 3-4 orang, kita diam. Pada hati kata, budak-budak bodoh ni cakap ni. Kita biar dia cakap. Oh cik, dia rasa macam diri dia hebat. Atau nak tunjuk macam dia alim, dia diam. Masa bercakap lagi bagus. Ataupun dia bercakap, orang rasa macam hebat dia ni. Masa tu riak, stop. Tu riak ni banyak. Ada pun sum'ah, mungkin masa perbuatan dia lakukan tu orang tak nampak dia. Macam saya sebut dulu baca Quran subuh-subuh tu. Yang saya sebut contoh tu kan. Saya lepas subuh, biasa lepas satu juz Quran, saya biasa minum kat kedai ni. Haji, inilah kedai saya selalu minum. Lepas saya baca satu juz Quran pagi-pagi, Saya minum kat kedai. Saya minum kat kedai ni. Kau nak cerita kau minum, kau nak cerita satu juz. Masa umrah saya yang ke-9, saya nampak ada bangunan disiapkan. Masa umrah ke-9, Kau tak boleh masa saya pergi Mekah dulu saya nampak bangunan ni. Cukup lah kan. Masa umrah saya yang ke-9, bangunan ni siap. Aceh nak beritahu kau dah 9 kali pergi umrah. Macam sama jugalah. Sekali lagi musibah Facebook sekarang, sum'ah juga. Dalam rangka mengkhatamkan kitab Imam Syafi'i. Tak payahlah cerita. Itu sum'ah. Tak payah cerita saya dalam usaha mengkhatamkan. Tak payah cerita. Sum'ah. Tapi kalau nak gurau-gurau dengan kawan-kawan, kata susahlah belajar Arab ni, nak hafal. Itu lain cerita lah. Nak beritahu kat kawan dia susah nak hafal Arab semua. Mencabar kat belajar Arab ni, kata. Itu tak ada masalah lah. Ini kalau macam dia nak betul nak sum'ah bahawa dia tu lakukan something, itu sum'ah. Sum'ah mungkin pada masa dia buat dia tak ada riak. Masa sum'ah tu, orang sum'ah ni mungkin masa dia buat perbuatan tadi, dia tak riak langsung kerana Allah Ta'ala, tapi dia pergi cerita kat orang. Okey, faham ya? Faham. Okey, itu bila sum'ah dengan riak. Ujub tadi tak ada kaitan dengan orang langsung. Ujub pula tak ada kaitan dengan orang lain. Dia kat diri dia rasa dia hebat. Itu ujub. Rasa takjub akan diri sendiri. Dalil yang pertama, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apa tafsiran bawah dia? Maksudnya, aku tidak mempunyai sesuatu pun dari rububiyah, sifat ketuhanan. Itu nak kata Nabi. Katakanlah aku ni seorang manusia seperti kamu. Maksudnya Nabi tidak mempunyai sifat rububiyah. Sifat rububiyah ni sifat ketuhanan. Maknanya bukanlah Nabi itu yang turunkan hujan, bukan Nabi yang memberi rezeki, bukan Nabi yang bagi pahala. Bab memberi pahala dan memberi dosa juga bukan tugas Nabi. Bukan Nabi yang bagi pahala kat orang tu, bukan. Sebab itulah kisah seorang lelaki kan, yang Rabi'ah bin Malik. Rabi'ah kata, ya Rasulullah, Rasulullah minta dia, kau mintalah apa-apa dekat aku. Rabi'ah kata, aku nak jadi bersama dengan kau akhirat kelak, ya Allah. Kata Nabi, boleh, tapi kau kena tolong aku dengan kau banyakkan bersolat sunat. Maksudnya Nabi boleh tak tolong dia, bagi syafaat dekat dia nanti, tapi dengan dia banyak solat sunat. Maksudnya perlukan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahawa Nabi tidak ada sifat rububiyah. Tidak seperti yang disebutkan oleh macam Syiah dan juga tarekat-tarekat yang lain, yang mengatakan guru dia boleh tentukan mana anak murid dia masuk syurga. Ini kita kata bukan. Yang kedua, Nabi juga tidak ada uluhiyah, iaitu tidaklah layak bagi Nabi ini untuk disembah dan didoa-doa kepada Nabi SAW. Kan? Dia tahu. Akan tetapi hal itu semua adalah milik Allah semata dan diwahyukan kepada aku. Lepas tu, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maksudnya takut kepadanya, hendaklah ia beramal saleh dan jangan ia berbuat syirik sedikit pun dalam beribadah kepadanya. Ahada, sedikit pun. Dalam bentuk nakirah. Belajar bahasa Arab, nakirah ni indefinite. Jangan syirikkan aku dengan apa-apa pun. Apa-apa tu indefinite. Apa-apa bentuk yang kamu samakan dengan Allah Ta'ala, kamu share dengan Allah Ta'ala, masa kamu tidak buat syirik. Sama ada syirik besar ataupun syirik kecil. Itu saja perbezaannya. Dalam konteks nahi, larangan menunjukkan keumumannya, dan bentuk umum ini mencakup para nabi, malaikat, orang saleh, para wali dan selainnya. Maksudnya kalau kita sembah juga bersama Allah Ta'ala, nabi, malaikat, orang saleh, para wali, dah syirik. Doa kepada nabi,
berdoa kepada para wali, doa kepada para malaikat, beribadah kepada malaikat, mengharap kepada malaikat, mengharap kepada nabi, mengharap kepada syekh, maka dah jadi syirik. Serta bergantung harapnya kepada walinya. Wali dapat selamatkan dia, wali dapat beri dia anak, wali dapat mendapatkan hubungan baik dengan dia, dengan suaminya, maka telah jadikan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam, iaitu siapa ni? Beli Muhammad Abdul Wahab sebut Syekhul Islam siapa? Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kita kena faham, tak semua ulama' bila sebut Syekhul Islam merujuk pada ulama' yang sama. Tapi dalam kes Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bila sebut Syekhul Islam, itu Ibn Taymiyah. Tapi kalau anak-anak murid dia pula, guru-guru dia sebut Syekhul Islam, boleh merujuk kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ataupun mungkin juga Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab tu sendiri. Jadi kena perhatikan betul-betul dalam membaca kitab. Adapun mengenai perjumpaan sekelompok ulama salaf dan khalaf tentang mentafsirkannya dengan makna yang meliputi pengertian melihat, mereka mengatakan perjumpaan dengan Allah mencangkup melihat Allah pada hari kiamat, dan banyak dalil yang menyebutkan hal itu. Ini sebab kata apa? Sebab ahli bid'ah kan, dia kata tak boleh melihat Allah. Mu'tazilah kata tak boleh, hatta Asy'ariyah pun kata tak boleh. Asy'ariyah ni siapa tuan-tuan? Sifat 20 ni lah yang kita tak tahu sebenarnya. Kita tak tahu bahawa mazhab Asy'ariyah yang sifat 20 yang kita pegang sebenarnya menolak bahawa kita dapat melihat Allah akhirat kelak. Sebab tu kita kata Asy'ariyah ni ada masalah tak? Sifat 20 ni ada masalah tak? Masalah kita bermasalah besar. Sebab itulah para ulama salaf, ulama tidak memasukkan Asy'ariyah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab dia punya konsep dia terlampau tersasar. Dia menolak, pertama, kalamullah tu kalam Allah dengan suara. Dia tolak. Dia kata kalamullah Quran ni hanyalah takbir Jibril terhadap apa yang Allah Ta'ala nak. Ini panggil kalam. Saya pernah belajar kalam apa? Kalam nafsi ya. Siapa duduk kelas Sulaiman memang dia selalu sebut ni. Sebulan tu mesti 3-4 kali, betul tak? Kalam nafsi tu, sebab dia memang itu asas kepada Asy'ariyah. Itu satu. Quran bukan kalam Allah. Dia kata boleh juga jadi kalam Allah kalau dia maksud kalam nafsi, iaitu Allah Ta'ala tak berkata-kata dengan suara, tapi Jibril dia faham apa maksud Allah, kemudian Jibril yang sampaikan maksud Allah tu kepada Nabi SAW. Sekarang ini kata-kata siapa sekarang? Kata-kata Jibril. Kan kata-kata Allah lagi dah. Ini Asy'ariyah sifat 20 yang kita pegang sekarang ni, yang kita tak sedar. Yang kedua, melihat Allah Ta'ala akhirat kelak, dia menolak habis-habisan. Kata mana boleh kita tengok Allah Ta'ala? Sebab bagi mereka kalau tengok Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala ada arah. Bagi kita boleh kita tengok ke arah sana, betul tak? Bila kita kata Allah Ta'ala boleh tengok Allah, maksudnya Allah Ta'ala ada arah. Bila ada arahnya dia kata makhluk. Masalah kedua Asy'ariyah. Dan banyak lagi masalah Asy'ariyah, tapi dua ni berkait dengan masalah ni. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Bagi mereka mentafsirkan melihat Allah tu melihat rahmat Allah. Dekat dalam dunia boleh melihat rahmat Allah lagi dah. Betul tak? Ya, rezeki turun, hujan turun, rahmat Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita kata tafsiran salaf mengatakan bahawa kita akan nampak Allah. Tapi kita nampak seluruh daripada Allah Ta'ala tak? Tidak. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Tak ada siapa dapat menjangkau penglihatannya kepada Allah Ta'ala, maksudnya dengan keseluruhan. Kita boleh nampak sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalilnya tadi. Betul ulama menafsirkan, mengumpamakan macam, mengumpamakan, bukan kata Allah Ta'ala macam tu. Mengumpamakan macam kita duduk betul-betul dekat depan bangunan KLCC. Kita pandang, kita boleh nampak sekeliling KLCC ke? Tak kita nampak pintu, pagar yang atas tu, belakang tak nampak, betul tak? Sebab dia terlampau besar. Contoh ni macam tu. Hatta bulan sekali pun kita nampak satu yang depan saja, kita tak nampak keseluruhan bulan. Kalau kita nampak keseluruhan, macam saya nampak pen ni, keseluruhan pen, maknanya kita lagi besar daripada benda tersebut. Faham ke ni? Ini masalah akidah. Wallahu a'lam. Ibnu Qayyim. Siapa Ibnu Qayyim? Al-Jauziyah, anak murid Ibnu Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Anak murid yang paling kuat sekali, anak murid yang paling mempertahankan akidah salaf. Kalau kita ada peluang, insya-Allah kita boleh buka kelas pengajian kitab-kitab Ibnu Qayyim saja. Cukup untuk menjadikan kita very strong dalam bab akidah.
berkata dalam mentafsirkan ayat tersebut, sebagaimana Allah satu dan tidak ada Tuhan selainnya, maka begitu pula hendaknya ibadah hanya untuknya sahaja dan tidak ada sekutu baginya. Demikian juga halnya jika hanya dia sebagai sembahan, maka wajiblah mengesakannya dalam penghambaan, kerana amal saleh adalah amal yang bersih dari riak dan terikat dengan as-sunnah. Maka dia nak kata syarat amalan itu diterima ialah amalan saleh itu ada dua syarat, iaitu bersih dari riak, dan yang kedua terikat dengan as-sunnah. Siapa kata ni? Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Bukan Ustaz Inuh yang kata, Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dalam hal tersebut, dalam ayat tersebut ada dalil bahawa dasar agama yang dibawa Rasulullah dan Rasul-Rasul sebelumnya, iaitu mengesakan Allah dengan segala macam ibadah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula wa laqad ba'athna min qablikum wa ma ba'athna wa ma arsalna min qablikum min rasulin illa nuhi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Al-Anbiya. Umat yang membangkang terhadap dasar ini ada beberapa kelompok. Bisa boleh jadi berupa taghut yang menandingi Allah dalam rububiyah dan ilahiyahnya. Taghut ni maknanya selain sembahan selain Allah Ta'ala. Taghut ni ada 5. Taghut ada 5. Pertama syaitan. Kata Muhammad Abdul Wahab dalam kitab dia Al-Usul Al-Thalathah, Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab dia 3 landasan utama, dalam bab yang akhir sekali nak bagi tahu bahawa at-taghut khamsah. Taghut itu 5 benda. Yang pertama syaitan, yang kedua orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, yang ketiga orang yang mendakwa ilmu ghaib, yang ketiga orang mendakwa ilmu ghaib, yang keempat orang yang mengajak orang menyembah dirinya, dan yang kelima ialah orang yang bila dia disembah dia redha, dia buat tak tahu, dia diam je. Macam guru tarikat lah, bila orang sembah dia diam je. Bila orang kata guru tarikat kau mengajak kepada syirik, mana ada dia tak ajak pun, dia diam je. Dalam keadaan dia diam, ketika pengikutnya menyembah dia, mentakzimkan dia, mengagungkannya, maka dia termasuk dalam taghut tadi. Faham tak tuan-tuan? Wallahu ta'ala a'lam. Saya stop lah sebab lagi rehat sekejap 10 minit. So Dr. Abdul Basit datang. Kesian abang ni baru sampai. Tak apa, dapat barakah. Dapat barakah. Wallahu a'lam. Saya stop kat sini lah, sebab masalah taghut ni dia kena bincang dengan perlahan-lahan, supaya kita tak tergesa-gesa dalam memahami apa itu taghut. Dan boleh juga ambil masa 10 minit nak pergi toilet ke nak minum ke sebelum Dr. Basit. Dr. Basit kan lagi 1 jam setengah. Jadi rehat sekejap. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, siapa yang berminat nak tahu pasal hukum pegang Quran ni semua, kita ada buat satu kuliah khas untuk masalah pegang Quran ni lah. 22 hari bulan, hari Sabtu. Lagi 2 minggu lah. Lagi 2 minggu kan. Jadi siapa nak tahu apa hukum perempuan haid, perempuan dalam janabah, boleh tak pegang Quran, boleh tak baca Quran, wallahu alam, bolehlah hadiri kuliah ni yang khas. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.